Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan ajar macam mana cara nak melakar graf sin. Sebelum kita nak mula topik hari ini, cikgu nak buat revision semula apa yang kita belajar minggu lepas. Okey, untuk minggu lepas, kita dah belajar mengenal pasti 3 jenis graf fungsi trigonometri. Graf yang pertama yang kita belajar adalah graf sin. Graf yang kedua adalah graf cos. Dan yang ketiga adalah graf tangent. Okey. Jadi, cikgu nak pelajar kenal pasti dahulu graf sin, cos dengan tangent supaya nanti pelajar senang untuk lukis graf yang akan kita belajar. Tapi hari ini kita hanya akan fokus kepada graf sin sahaja dulu. Okey, kalau graf sin kita kena lukis macam mana? Okey, dia mesti bermula daripada sifar. Ada paksi dan bermula daripada sifar. Kena ingat ini sahaja untuk subtopik hari ini iaitu melakar graf sin. Okey, terdapat beberapa langkah yang kita boleh buat ataupun cara kita untuk lukis graf sin. Okey, langkah yang pertama. Contohnya kalau kita dibagi Y sama dengan sin X. Lakarkan graf Y sama dengan sin X. Langkah yang pertama sekali yang kita kena tahu adalah kena lukis paksi. Lukis paksi. Okey. Sekarang kita kena kenal pasti dulu paksi apa yang terlibat. Okey, di hadapan ini kita ada Y dan di hujung ini kita ada X. Maksudnya, paksi Y dengan X adalah terlibat dalam lakaran kita. Kalau soalan belakang sini dia bagi kita theta. Maksudnya, paksi kita adalah Y dan theta. Okey, cikgu bagi contoh. Paksi Y, ini adalah paksi Y, betul? Kalau belakang ni theta, yang ini pun akan jadi theta. Bila atas ni X, bawah sini pun akan jadi X. Boleh faham sampai sini? Ini langkah yang pertama. Okey. Langkah nombor 2, kita tengok selepas sama dengan. Lihat selepas sama dengan ada nombor berapa? Nombor apa? Okey. Kalau selepas nombor, kalau kita tengok soalan yang pertama tadi, soalan ini. Selepas sama dengan ada nombor tak? Dia bagi Y sama dengan sin X. Selepas sama dengan tak ada nombor kan? Kalau tak ada nombor, kita letak nombor 1. Kalau dia bagi kita Y sama dengan 2 sin X. Selepas sama dengan nombor apa? Selepas sama dengan adalah nombor 2. Cikgu bagi lagi contoh. Y sama dengan 3 sin X. Selepas sama dengan nombor apa? Nombor 3. Tapi dalam konteks soalan kita ni, dia suruh kita lukis Y sama dengan sin X. Selepas sama dengan, dia tak ada bagi nombor kan? Jadi, kita kena letak 1. Okey. Lukis semula langkah nombor 1 tadi. Langkah nombor 1, lukis paksi. Cikgu buat kat sini lah. Okey. Langkah nombor 1, lukis paksi. Okey. Paksi apa yang terlibat? Y dan X. Jadi, yang ini akan jadi Y. Yang ini akan jadi X. Lepas tu, langkah nombor 2, lihat selepas sama dengan. Selepas sama dengan, kita dapat nombor berapa? Nombor 1. Lepas tu, kena buat 1. Bila atas 1, bawah akan jadi negatif 1. Itu langkah nombor 2. Langkah pertama sudah, langkah kedua pun sudah. Langkah yang ketiga. Kita akan buat satu-satu. Ni dah tulis. Okey. Yang ini pun dah tulis.
Yang belakang sini nanti kita tengok. Okey. Selepas itu lihat trigono yang dia bagi itu. Sin kah, cos kah, tangent. Lihat sin atau cos atau tangent. Okey. Yang dia bagi dalam soalan adalah sin. Kalau dia bagi sin, kita bulatkan pada sin. Jadi kita tahu bentuk graf sin tu macam mana. Okey, bentuk graf sin dia macam ni, betul? Macam ni, macam cacing ni, betul? Okey, jadi kita lukis langkah nombor 3 ni dalam graf yang kita dapat tadi. Lukis kena pada 1, turun pada negatif 1. Macam tu. Okey, yang tu langkah nombor 3. Langkah nombor 4 pula. Okey, langkah nombor 4. Lihat selepas sin. Okey. Yang tadi dia bagi kita y sama dengan sin x. Ni sudah, yang ini pun sudah, tinggal belakang ini sahaja, betul? Okey. Kalau belakang itu kita tengok x, ada berapa x? Ada 1 sahaja x, betul? Sebab dia tak bagi apa-apa nombor. Jadi kita consider depan sini sebagai 1. Maksudnya dekat sini cacing-cacing awak tu hanya ada 1 sahaja macam ni. Boleh faham? Kalau dia bagi kita y sama dengan sin 2x. Maksudnya cacing-cacing kita ada berapa? Maksudnya okey. Simbol graf sin kita macam ni kan. Tapi ada berapa kali yang bentuk S itu? Kena ada 2 kali. Macam ni. Okey. Cikgu ulang lagi sekali untuk yang ini. Sebab kebanyakan pelajar dia kurang faham mengenai yang belakang itu. Okey. Sekarang lihat selepas sin. Tengok pada soalan. Kalau dia bagi y sama dengan sin x. Selepas sin, kita tengok nombor apa. Dia tak bagi apa-apa nombor dekat sini, betul? Jadi, kena letak 1. Jadi, macam mana graf awak nanti? Dia akan ada 1 gelong macam ni saja. Boleh faham? Kalau dia bagi y sama dengan sin 2x. Maksudnya, akan ada 2 gelong. 1, ni dikira 1. Ni ada 2 gelong. 1, 2. Jadi ada 2 gelong. Tapi dalam soalan kita ni tadi, dia hanya bagi 1 saja, betul? Bila dia bagi 1 saja, maka selesailah yang kita panggil sebagai lakaran graf kita ni. Okey, selesailah yang kita panggil lakaran graf. Tapi tak habis lagi. Yang ini kena letak sifar. Yang ini 90. Yang ini 180. Pergi bawah sini pula 200. Yang ini 270. Yang ini 360. Jadi kena tulis y sama dengan sin x. Okey. Kalau dia bagi kita macam ni. Okey. Jadi ada 4 langkah macam mana kita boleh buat soalan ini. Yang pertama sekali lukis paksi. Yang kedua lihat selepas sama dengan nombor apa yang dia bagi. Sebagai contoh y sama dengan sin x. Kalau sin saja dia tak bagi apa-apa nombor, hanya ada 1 sahaja. Kemudian kalau dia bagi 2, maksudnya yang ini kita kena letak 2 lah. 1, 2 macam ni. Nanti cikgu tunjukkan contoh. Okey. Yang ketiga, lihat sin atau cos atau tangent. Kena tengok soalan bagi apa. Kalau dia bagi sin, kita kena guna sin. Kalau cos, kita kena lukis gambar cos. Kalau tangent, kena lukis gambar tangent. Tapi hari ini kita akan lihat dulu sin sahaja. Okey. Langkah keempat, lihat selepas sin. Selepas sin ini,
nombor apa yang berada selepas sign. Okey, dia tak bagi apa-apa nombor, jadi kena letak satu. Bila satu, hanya ada satu sahaja gegelong ini. Okey, kalau dia letak 2, kena letak 2 kali gegelong. 1 gelong, 2 gelong. Okey, itu langkah-langkah. Jom kita tengok soalan pula. Okey, soalan selalu akan dibagi lebih kurang macam ini. Tengok soalan. Rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi y sama dengan x sin x bagi sifar lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360 darjah. Lakar setiap fungsi trigono berikut pada paksi yang sama. Okey. Untuk soalan ini, soalan A, kita tengok 2 sin x. Okey. Kalau 2 sin x, apa yang kita kena buat dulu? Cikgu lupa letak y sama dengan 2 sin x. Langkah yang pertama kena buat paksi. Okey, paksi apa yang terlibat? Langkah yang pertama buat paksi. Paksi yang terlibat adalah paksi y dan paksi x. Itu yang paksi yang terlibat. Okey, selepas itu langkah nombor 2. Selepas sama dengan, kita tengok nombor apa. Sekarang dia bagi kita nombor 2. Jadi, di paksi ini kita kena letak 1, 2. Bawah pun sama, negatif 1, negatif 2. Macam tu. Okey, langkah nombor 3 iaitu tengok sama ada dia bagi sin kah, cos kah, tangent. Dia bagi sin. Kalau sin, macam mana rupa graf kita? Sin akan naik ke atas, akan turun ke bawah. Macam ini sahaja. Okey, kalau dia bagi macam ni, sin x. Okey, lepas tu langkah yang keempat, tengok selepas itu. Kita akan tengok satu persatu daripada kiri ke kanan. Selepas sin itu, ada nombor apa? Dia tak bagi apa-apa nombor. Kalau tak bagi apa-apa nombor, kita boleh letak satu. Tak letak pun tak apa. Maksudnya gegelong kita hanya bergerak berapa kali? 1 kali sahaja. Macam ni saja. Okey. Dah. Itu sahaja. Settle. Tapi ada lagi. Dia cakap bagi sifar, bagi range ini. Macam mana kita nak buat range ini? Senang saja. Terus letak sifar 90, 180, 270, hujung sini 360. Lepas tu, tulis balik persamaan ini. Y sama dengan 2 sin x. Boleh faham? Okey. Cikgu bagi lagi contoh untuk B. B dia bagi y sama dengan sin 2x. Okey. Langkah yang pertama, apa dia? Buat paksi. Buat paksi. Paksi apa yang terlibat? Paksi y dan paksi x. Kalau belakang ni bagi theta, belakang hujung sini pun kena letak theta. Okey, langkah yang pertama sudah. Langkah yang kedua, kenal pasti nombor selepas sama dengan. Dia tak bagi apa-apa nombor, betul? Kalau tak bagi apa-apa, kena letak satu. Jadi, pada paksi ini, kita dapat 1 dengan negatif 1. Lepas tu, langkah nombor 3, tengok sin. Sin, graf sin macam mana? Graf sin, naik, turun. Macam ni, betul? Lepas tu, sin dah settle. Yang ini settle. Okey, selepas sin itu, kita tengok nombor apa berada di sebelah sin. Nombor apa ni? Nombor apa berada di sebelah sin? 2. Maksudnya gegelong tu akan bergerak berapa kali? Akan bergerak 2 kali. Yang ini 1, 2. Okey. Dah settle dekat situ. Jadi, lepas tu dah settle bila 4 apa dah?
bila 4 langkah tadi tu. Okey, sekarang cikgu nak awak tengok. Dia bagi range ini. Jadi, kita kena tulis range itu dalam graf itu. Jadi, yang ini akan jadi sifar, yang ini akan jadi 360 darjah. Yang ini akan jadi 90, 180, 270. Okey, boleh faham sampai sini? Okey. Yang itu untuk B. Maka dah settle untuk lakaran kita. 2 ni. Sekarang kita tengok pula soalan C. Okay. Soalan C cikgu nak letak dekat Okey. Soalan C. Dia bagi kita. Sekejap cikgu padam ni dulu. Okey. Soalan C. Dia bagi kita Y sama dengan sin X tambah 1. Yang ini cikgu tak ajar kamu lagi tadi, iaitu sin X tambah 1. Okey, langkah dia sama juga dengan langkah yang 2 yang pertama tadi tu. Okey, langkah yang pertama kita kena lukis paksi. Okey, langkah yang pertama lukis paksi. Langkah yang kedua kita tengok selepas sama dengan tu nombor apa. Lukis paksi. Paksi yang terlibat adalah paksi Y dan paksi X. Langkah yang kedua tengok lepas sama dengan, tengok nombor, tak ada nombor kita letak nombor 1. Kalau nombor 1 letak sini 1 negatif 1. Kalau 2 letak 1 2 macam ni. Kalau 2 1 2. Kalau 3 1 2 3. Macam tu. Okey, faham? Okey, kalau 1 letak 1. Kemudian tengok graf jenis apa. Kalau dia bagi graf sin, lukis graf sin. Okey, sin X. Lepas kita lukis sin, kita tengok sebelah sin tu dia tak bagi apa-apa nombor. Kalau tak bagi apa-apa nombor, kita letak 1. Ataupun kita memang tahu itu adalah 1. Maksudnya ada 1 gegelong saja. 1 gegelong. Okey, tapi berbeza soalan ini dia bagi kita tambah 1. Dia boleh ada operasi lagi dekat belakang. Tambah 1, tambah 2 dan tolak 1, tolak 2 macam tu. Jadi, cikgu nak ajar kamu satu-satu macam mana kita nak buat ini. Yang ini kita guna kaedah padam-padam. Okey. Kalau sini kosong, kosong tambah 1 akan jadi 1. Ini betul? Okey. Kalau sini 1 akan tambah dengan 1 akan jadi 2. Okey. Kalau tak cukup, jangan risau. Kita yang buat dia tambah lagi dekat atas sini. Ini akan jadi 2. Okey. Lepas tu kita tengok bucu ke bucu. Kalau sini kosong, kosong tambah 1 akan jadi 1. Lepas tu kalau sini negatif 1 tambah dengan 1, kita akan dapat kosong. Bucu ini pula kita akan dapat, kalau kosong tambah 1 kita akan dapat 1. Lepas itu gabung sahaja titik yang kita dapat tadi. Okey, titik yang kita dapat tadi adalah macam ni. Okey. Itu lebih pula. Jadi, pelajar boleh padam yang dekat bawah sini. Sebab yang bawah ni kita tak nak. Okay. Itu kalau yang ada tambah itu. Kalau tolak, kena tolak. Jadi, selesailah. Dah selesai ke belum? Belum lagi. Kena tulis sifar 360. Bawah sini 270. 180, yang ini 90.
Lepas tu tulislah Y sama dengan sin X tambah 1. Okey. D pula. Kalau D, dia bagi kita Y sama dengan 2 sin 2X. Macam mana kita nak lukis? Benda yang pertama sekali, buat paksi. Paksi sudah. Okey, langkah yang kedua, tengok selepas sama dengan. Selepas sama dengan, kita tengok dekat sini adalah 2. Jadi 1, 2. Bawah pun negatif 1, negatif 2. Okey, lepas tu tengok sin. Sin, simple graf untuk sin, dia naik atas, turun ke bawah kan. Tapi dekat sini kita nak tengok dia naik ke mana. Naik sampai 2. 1, 2. Okey. Ada satu, kita buat dulu satu gelong untuk sin ini. Lepas tu baru kita tengok nombor dekat belakang. Bila kita tengok nombor belakang 2, maksudnya ada 2 gegelong. 1 yang kita dah buat tadi, ada lagi 1, 2. Macam ni. Yang ini nanti belajar tulislah Y X. Okey. Yang ini jadi sifar 90, 180, 270, 360. Lepas tu tulis semula persamaan tu. Y sama dengan 2 sin 2X. Jadi selesailah penerangan untuk melakar graf sin. Cikgu harap pelajar boleh faham. Hari ni kita belajar dulu graf sin. Okey. Jadi sebagai rumusan, cikgu nak rumuskan dekat sini ada 4 cara, ada 4 langkah untuk melukis graf sin. Langkah yang pertama, kena lukis paksi. Okey, paksi awak dah belajar daripada tingkatan 1 macam mana lukis paksi. Kalau belakang ni dia bagi theta, dekat belakang sini pun kena buat theta. Kalau dia bagi X, belakang pun akan jadi X. Lepas tu, langkah yang kedua, lihat selepas sama dengan. Lihat nombor apa yang berada di selepas sama dengan itu. Langkah nombor 3, lihat sin, cos atau tangent. Tapi hari ini kita hanya belajar sin sahaja. Okey, langkah nombor 4, selepas lihat sin, kita tengok nombor apa lagi yang berada di selepas sin. Tengok nombor apa. Okey, kalau dia tak bagi apa-apa macam soalan ini tadi, dia hanya bagi sin X sahaja, kita tahu nombor di hadapan ini adalah 1. Maksudnya hanya ada 1 sahaja gelombang atau gegelong ini. Okey, kalau nombor yang dia bagi itu adalah 2, selepas sin adalah 2, maksudnya ada berapa kali gegelong atau gelombang? Ada 2, 1, 2. Awak kena ingat, kalau 3, 1, 2, 3. Macam ni. Boleh faham? Kalau 1 sahaja akan jadi 1. Kalau 2, 1, 2. Macam ni. Boleh faham? Okey, cikgu harap boleh faham. Sila salin nota-nota ini dalam buku 1 awak. Kemudian boleh pergi ke Google Site cikgu untuk tengok latihan yang telah cikgu berikan. Cikgu harap benda ini dapat membantu awak untuk menjawab soalan latihan pengukuhan yang cikgu bagi. Jadi, sampai kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye dan Assalamualaikum.